Zuhur kena buat dulu baru asar. Kalau jamak takhir, adakah asar buat dulu ataupun zuhur? Ini perbahasan. Zuhur kena buat dulu. Ketika mana persoalan dia, Ustaz cuba ulang sedikit. Okey, Hanan ke depan. Okey, Hanan dah solat, dia tengah jamak qasar. Dia dah selesai zuhur. Jadi ustaz ni masuk-masuk nak solat jamak qasar juga. Sama juga. Tetapi adakah ustaz perlu solat asar ataupun zuhur? Maka pada waktu itu perbahasan ulama sama ada kita nak mendahulukan zuhur dalam jamak takdim ni, maksudnya zuhur kena buat dulu baru asar. Kalau jamak takhir, adakah asar buat dulu ataupun zuhur? Ini perbahasan. Okey, perbahasan ini kita akan bincangkan nanti. Cuma secara ringkasnya iaitu apabila jamak takhir, kita kena buat zuhur ataupun asar dahulu, ulama berbeza. Ada yang mengatakan waktu itu adalah waktu solat asar, maka solat asar. Kemudian baru zuhur. Ada ulama pandangan juga mengatakan waktu itu adalah waktu yang kita belum solat zuhur dulu, maka kita dahulukan zuhur, kemudian bawa asar. Sama juga soalan macam tadi, kalau Hanan dah selesai solat zuhur, dia buat asar, jadi ustaz masuk nak berimamkan dia, dia sedang niat solat asar. Ustaz nak niat solat zuhur, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Sebab niatnya 2 rakaat, ustaz pun 2, tidak menjadi masalah. Sama jugalah kalau orang yang mana dia mungkin solat qada. Dia qada asar. Kan, contoh dia solat seorang qada asar, ustaz masuk, waktu tu solat zuhur. Takkan kita nanya semayang apa? Dia tengah semayang. Betul-betul. Jadi kita pun takbir, kita berimamkan dengan dia, walaupun dia niat qada, solat asar ke, solat apa pun, kita niat solat zuhur, maka tidak menjadi masalah. Cuma yang menjadi masalah yang mana jika kita solat, contohnya solat berlainan dengan dia. Contoh kita solat 2, dia solat 3 rakaat. Solat maghrib, kita solat 2 rakaat. Itu yang akan jadi perbahasan. Faham. Bila 3, saya 2, saya tak boleh menambah 1 lagi rakaat. Betul. Jadi bagaimana nak buat? Kata ulama, mufaraqah. Ketika dia tahiyat akhir, dia tahiyat akhir, cuma duduk tahiyat akhir 2. Tahiyat awal. Ni tahiyat awal. Hanan tahiyat awal. Dia 3 rakaat maghrib. Saya 2 rakaat. Contohnya isyak. Saya semayang isyak 2 rakaat. Okey, saya duduk macam ni. Kemudian Hanan nak bangun. Okey, contoh dia nak bangun. Apa yang saya buat? Kalau saya tambah bangun, maksudnya saya telah menambah rakaat. Menambah rakaat dalam solat batal solat. Jadi apa yang saya buat? Saya niat mufaraqah. Saya, orang kata berpisah niat, menjadikan dia imam. Jadi saya terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu caranya. Jika dia 3, saya 2. Tapi kalau dia kurang, saya lebih, tak apa. Kalau Ustaz, macam mana pula kalau kita tunggu imam sampai tahiyat akhir? Itu dibenarkan juga. Contohnya imam dah bangun, kita tunggu. Okey. Kita tunggu. Cara yang kedua. Bila dia dah naik, kita tunggu. Kemudian dia dah habis. Okey. Dia dah habis. Kemudian dia bagi salam. Kita dibenarkan untuk bagi salam. Maksudnya kita tunggu. Memang ada pandangan yang kedua. Kalau kita tak nak mufaraqah, kita tunggu imam sehingga habis. Dia samalah seperti jika imam menambah rakaat. Contohnya, dah kita tahu 4. Kita yakin 4. Imam, dia rasa belum lagi 4. Dia pun bangkit. Jadi 5. Jadi waktu itu, kita kena tegur imam. Kita tegur dengan kita sebut subhanallah. Tapi kalau imam tak duduk, maka dia teruskan. Kemungkinan imam dia tak baca Fatihah, ataupun dia rasakan rukun dia ada salah satu rukun yang mungkin terbatal. Tak cukup ke? Dia tahu, takkan dia nak bagi tahu kita. Waktu itu imam boleh teruskan. Jadi sebagai makmum ini, sama ada dia niat untuk berpisah secara berimamkan dia, mufaraqah dinamakan, ataupun kita boleh tunggu sehingga imam habis. Jadi jangan kalut. Kita jangan rasa macam mana solat, tak. Sama ada kita bagi salam, iaitu mufaraqah, iaitu berpisah dengan imam, ataupun kita tunggu imam sehingga selesai. Baik. Jika imam yang kita dah tegur, contohnya kita sebut subhanallah, dia tetap dan dia tahu dia telah menambah rukun, maka solatnya batal. Sebab itu imam bila dah bangun, bila orang tegur subhanallah, betul dia dah tahu rakaat 4 dia boleh duduk balik.
Dia duduk walaupun dia dah berdiri. Maksudnya tak batal lah? Tak batal. Ya. Sebab dia tak sengaja terlupa menambah. Itu yang disebutkan bagaimana makmum ni perlu menegur imam ketika mana imam salah. Masya Allah, tak susah pun sebenarnya solat jemaah ni. Tapi Ustaz, situasi tadi perlukah untuk dia sujud syahwi imam? Baik, mana-mana sujud sahwi ni kita dah bahaskan pada waktu hari tu. Maknanya sujud sahwi ni sama ada kita kekurangan ataupun kita terlupa ataupun kita menambah. Dalam mazhab Syafi'i, sebelum bagi salam kita sujud sahwi. Tetapi sujud sahwi itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Maksudnya kalau kita tak buat, adakah solat kita tak sah? Maksudnya kata para ahli ulama sah, tidak jadi masalah. Contoh orang yang tinggal sunat abad. Contoh antara yang dibahaskan selalu orang tanya, kunut lah. Ustaz, saya terlupa kunut. Perlukah saya sujud sahwi? Sebab saya terlupa. Jadi perlu jika dia mengetahui dan dia ingat. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan ataupun dia terlupa, maka pada waktu itu tidak menjadi masalah, solatnya tetap sah. Baiklah, banyak perkara yang kita dah sentuh Ustaz berkenaan dengan solat fardu tadi, solat jamak dan sebagainya. Bagaimana pula situasi berkenaan dengan solat jenazah? Kita menjadi makmum masbuk dan kita dah terlepas beberapa takbir. Itu bagaimana situasi kita sebagai jemaah ni, Ustaz? Mengenai tentang contohnya apa yang disebutkan oleh Farah tadi, makmum yang mana dia menjadi masbuk kepada solat jenazah dan kita ketahui solat jenazah ni 4 kali takbir. Contoh, anda dah takbir. Kali pertama, Allahu Akbar. Dia membaca surah Al-Fatihah. Okey. Saya mungkin lewat. Okey, saya masuk, contohnya saya masuk belakang imam ni solat jenazah. Saya pun bertakbir. Allahu Akbar. Hanan takbir kali kedua. Allahu Akbar. Saya tak sempat membaca surah Al-Fatihah. Contoh, saya dah bertakbir cuma tak sempat. Maka waktu itu dikira masbuk dan kita ikut saja apa yang imam buat. Contohnya kita dan 1 kali takbir bersama dengan imam, maka waktu itu kita tak sempat membaca Fatihah dan Hanan dah takbir kali kedua, kita pun bertakbir. Takbir kedua kita membaca selawat. Jadi saya teruskan membaca selawat. Okey. Itu satu keadaan. Satu keadaan lain, Hanan dah takbir kedua. Okey, dia dah takbir pertama, kemudian dia takbir kedua, saya masuk. Allahu Akbar. Ini adalah takbir kedua. Jadi Hanan takbir. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Okey, saya pun takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Takbir yang keempat, Hanan. Allahu Akbar. Okey, saya pun takbir yang keempat, Hanan bagi salam. Okey, dia bagi salam. Salam Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanan dah 4 takbir. Saya baru 3. Jadi bila dia bagi salam, kita sambung satu lagi. Allahu Akbar. Mencukupkan 4 kali takbir, kemudian kita salam. Dia samalah seperti mana solat tadi. Apa yang kurang, kita cukupkan. Apa yang dah cukup, dah lengkap, maka itulah kesempurnaan solat. Itu dia penting untuk kita apabila solat berjemaah ni memang banyak pahalanya, berlipat kali ganda pahala, tapi kena faham maksud kita ataupun peranan kita sebagai seorang makmum. Kita makmum muafiq ataupun kita makmum masbuk. Baiklah Ustaz, mungkin ada lagi beberapa istilah ataupun fahaman berkenaan dengan makmum yang kita nak kena faham berkenaan dengan ialah makmum ni bila solat berjemaah macam mana dengan saf kita dan sebagainya. Sebagai seorang makmum kita perlu faham sebab bimbang, takut kalau solat kita tu tidak sah. Dan ada pula yang macam Allah, biasalah kejiranan, kan ada yang bergaduh pula, tak boleh nak sembahyang sekali, tak boleh nak duduk sebelah-sebelah, tak boleh nak rapat-rapat. Tu macam mana pula situasinya Ustaz? Dia apabila kita hari ini menjadi makmum, kita kena ketahui dalam keadaan-keadaan situasi yang ada sekarang. Contohnya jika situasi sekarang ni COVID, kita kena jarakkan. Itu perbahasan ulama yang telah disepakati pada waktu zaman sekarang. Maksudnya dalam keadaan kita ketahui bahawa kemudaratan, kebinasaan itu betul-betul berlaku COVID ini. Jadi waktu itu kita kena jarak. Adapun kalau waktu yang biasa, waktu yang mungkin luar daripada COVID, pada waktu itu kita kena ketahui tentang susunan saf itu sendiri. Jadi ada orang yang hari ini dia tidak mengetahui bagaimana dia nak masuk, walaupun dia dah masbuk, dia kena tahu. Contohnya Hanan ke depan, bila dia solat seorang, ustaz masuk lewat, ustaz akan duduk di sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Kerana dalam hadis baginda Rasulullah, pada satu hari Ibnu Abbas dia masuk, dia solat di sebelah kiri Rasulullah. Jadi
Jika laki-laki, waktu dalam hadis tu Rasulullah tarik, Rasulullah bawa pergi sebelah kanan. Ini kedudukan dia. Maksudnya kanan imam. Kemudian bayangkan ni ada orang, ustaz datang, seorang lagi datang. Mana dia nak masuk? Dia tengok sini dah ada. Adakah dia perlu berdiri di sebelah sini? Maka dalam mazhab Syafi'i dia kena berdiri di sebelah, sepatutnya di sebelah kiri imam. Di sebelah kiri imam. Begini keadaan. Ustaz, tapi ada orang disebut belah sini dan belah sini, dua orang. Boleh ataupun tidak? Boleh, tidak jadi masalah. Tetapi di dalam hadis baginda Rasulullah yang mana disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i, kita berdiri di sebelah sini jika ada seorang. Jika ada dua orang, maka kita duduk di sebelah sini. Jika datang seorang lagi, maka barulah imam pergi ke hadapan dengan orang yang ketiga tu memberi isyarat. Isyaratnya sama ada dia menarik orang yang pertama dan kedua ni, sama ada tepuk ataupun tarik sedikit baju ke belakang, menandakan isyarat. Dan orang yang tahu, sebab tu kita kena mengetahui hukum hakam. Bila ada rasa orang tarik, kita pun berundur. Jadi cara berundur dia mulakan dengan kaki kiri. Maksudnya kalau kita tengok kaki kiri ni, undur. Satu, undur sekali lagi, dua. Begitu. Tapi kalau kita ke depan, mulakan dengan kaki kanan. Satu, berhenti kejap, dua. Okey, Ustaz, ini kalau kita berada di surau di masjid yang kita sedia maklum luas. Jadi dalam kawasan sempit macam mana, Ustaz? Kan Ustaz, mungkin time tu imam tu memang betul-betul kat bucu kan. Jadi tak ada ruang belah kanan, tapi ada ruang belah kiri saja. Macam mana, Ustaz? Sebab tu dalam keadaan-keadaan sebegini kita kena tengok ruang dia. Sebab Islam ni dia tak suruh kena buat macam ni dah. Dia mengikut kepada ruang yang ada. Jika masjid surau tidak jadi masalah, ataupun jika rumah tu besar. Tapi kalau contohnya ruang tu kecil macam yang disebutkan oleh saudara Hanan, imam dah tak boleh ke depan, jadi macam mana makmum, takkan makmum nak tolak imam sampai ke dinding. Jadi waktu itu ruang yang ada digunakan. Kalau di sini dia solat 4 orang di sini sebab ruang tu tidak ada, tak mencukupi, maka tidak menjadi masalah. Mengikut ruang. Yang pentingnya dia jangan duduk di hadapan imam. Orang yang duduk di hadapan imam ni satu je keadaan dia, jenazah. Kan dia duduk depan imam ni maksudnya dia jadi jenazah. Jenazah saja. Nak jadi jenazah boleh duduk depan imam. Tetapi kalau dia duduk melebihi imam, contoh Hanan imam, saya melebihi daripada Hanan. Solat saya dia tak sah. Sebab apa? Sebab melebihi daripada imam. Sebab Ustaz, tu kalau kita kena belakang. sesama jemaah, Ustaz, maksudnya sesama makmum solat berjemaah, maksudnya kalau kita terlebih ke depan sikit ke ke belakang sikit ke, bagaimana situasi? Jika kalau kita solat berjemaah, yang mana jemaah itu adalah makmum semuanya, bukan melebihi imam, waktu itu tidak menjadi masalah. Cumanya kita tidak mendirikan saf dengan baik. Sebab tu kan awal-awal imam sebut sawu sufufakum, dirikan saf, rapatkan saf. Kerana dengan kesempurnaan merapatkan saf itu menyempurnakan solat. Jadi sebab itu ketika mana kita nak solat, kita kena tahu pastikan bahu kita, tumit kita selari. Tetapi bila dah rakaat kedua dia dah tak jadi selari. Sebab tu kita kena pastikan bila bangun, kita kena pastikan orang di sebelah kita dengan kita ni seiring. Jangan kita melebihi ataupun kurang daripada orang di sebelah kita. Ada pula lah orang-orang kita pula bercakap ni di luar sana, kalau macam tak rapat saf tu, kalau ada jarak tu tengah-tengah tu setan katanya. Dia kalau musim Covid, kita tak boleh kira begitu kerana di sana ada kemaslahatan yang mana dibincangkan. Tapi memang ada hadis baginda Rasulullah, apabila kita tidak solat rapat, maksudnya tidak ada orang kata tidak rapatkan saf ni, ada ruang, memang syaitan akan duduk di ruang-ruang itu. Betul Ustaz Betul. Memang betul syaitan akan duduk di ruang-ruang itu jika keadaan itu dalam keadaan biasa. Maksudnya bukan dalam keadaan Covid ni. Kalau Covid ni Ustaz ni dah banyak, bukan syaitannya dia bawa berlori-lori dia kata. Itu dalam keadaan Covid tidak menjadi masalah kerana bukan kita yang nak. Cuma keadaan itu yang menyebabkan begitu yang dibincangkan oleh ulama. Tapi dalam keadaan biasa kita memang kena rapat. Tetapi rapatnya janganlah sehingga kita nak takbir, tak boleh. Ada orang rapat Ustaz, dia kena takbir begitu. Yang ni biasa berlaku ketika solat tarawih. Betul. Solat sunat tarawih. Itu dah menyusah dan menyulitkan kita. Sehingga kita rapat ni kita tak menjadi selesa. Sebab itu rapat
biar kita rapat kena bahu, kena tumit, tetapi janganlah sehingga kita susah nak bertakbir. Rapat-rapat, terlampau rapat sangat, menyebabkan kesukaran tu berlaku. Bila kesukaran itu berlaku, kekhusyukan tu tidak ada. Ya, itulah dia sebagai makmum kita perlu faham, perlu ada ilmu untuk bila bersolat jemaah kita perlu tahu apakah diri kita ni sebagai makmum yang bagaimana kan. Betul. Dan bila kita masuk tu biarlah cantik dalam keadaan selesa walaupun ramai jemaah yang ada ni jarak tu betul-betul kan. Bab kata ustaz sekarang ni dengan pandemik COVID-19 kita kena faham kalau dah kata dah ada tanda X tu kita ikutlah, itu yang terbaik. Itulah perbincangan alim ulama kita ikut kata sepakat itu. Baiklah ustaz, ramai betul sahabat-sahabat Facebook kita yang bertanya soalan ni ustaz. Jadi tak dapatlah kita nak bertanya satu persatu. Dekat mana sebenarnya yang boleh kita tengok? Mungkin dekat Facebook ustaz ke, mungkin YouTube channel dan sebagainya? Memang ustaz ada menyediakan platform ruang, antaranya boleh bertanya di FB, dan di FB juga ustaz telah tuliskan mengenai Telegram yang ustaz wujudkan. Kita akan membalas setiap persoalan yang ada secara cepat dan ringkas, tidak membawa perbahasan-perbahasan yang terlampau panjang. Kerana ada orang bila dia tanya hukum dia nak cepat. Dia kalau bagi dalil, ustaz saya nak tahu boleh tak boleh je. Jadi kita akan bincangkan di ruang yang ada, iaitu dalam FB, IG, Telegram, dan di sana ada YouTube dan ada juga Twitter. Maka insya-Allah kita berkongsi ilmu dan menambah ilmu daripada sehari ke sehari insya-Allah. Insya-Allah. Mungkinlah sedikit nasihat saranan daripada ustaz sebenarnya. Kan macam mana kita ni nak menjadi nak memahami, kena tahu sebab bimbang kalau solat kita tidak sah ustaz. Jadi nak memahami, nak mendalami ilmu berkenaan dengan makmum ni. Bila kita belajar ni kita kena faham bahawa memang kadang-kadang untuk faham sesuatu perkara itu memerlukan kepada masa. Sebab itu korbankan masa, kena sediakan waktu, dan kita kena mujahadah, maksudnya bersungguh-sungguh. Kenapa? Bila kita faham sesuatu keadaan, maka menambah lagi keimanan kita kepada Allah. Itulah dia. Bila hari ini kita rasa susah, kita rasa kita payah, dan kita orang kata berputus asa dengan segala apa yang berlaku, mungkin kita kata susahnya nak belajar, maka waktu itu kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu selalu ustaz sebut dalam tagline ustaz, biar perlahan asal berjalan. Maksudnya walaupun kita belajar hari ini payah, tetapi berterusan walaupun dalam keadaan sedikit-sedikit, maka lama-lama kita akan mengetahui ilmu itu dengan jelas. Dan di sana ada ruang-ruang yang boleh kita gunakan, platform-platform yang boleh kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Betul. Itulah dia kemanisan yang Allah bagi di sebalik hikmah, di sebalik PKP 1.0, 2.0 kan. Daripada sebelum ini, bulan Mac tahun lepas yang kita dah start berjemaah bersama dengan ahli keluarga kita, adik-beradik kita, itu semua kita mendalami. Sebenarnya kita cuba untuk memahami bagaimana kita nak jadi imam, nak jadi makmum dan sebagainya. InsyaAllah kita bawa sampai ke tahun ini, mudah-mudahan akan terus berkekalan, bertepatan dengan misi kita, bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan sama-sama seisi keluarga insya-Allah kita masuk ke syurga. Hanan ada apa-apa nak cakap Nan? Bila saya dah belajar macam imam makmum ni kan, saya tak ada lagi makmum. So kena meneruskanlah misi mencari makmum tu. Kan mungkin bakal isteri, bakal makmum tu, bakal pak betul kat belakang. Insya-Allah doakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ustaz sekali lagi. Sama, insya-Allah. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bersua lagi. Insya-Allah lepas ni kita akan bersama dengan Hanan. Semestinya banyak lagi yang akan kami kongsikan bersama dengan anda dalam Assalamualaikum. Jumpa selepas ini.